Tapi sebelum tu saya nak cerita berkenaan dengan apa yang berlaku hari ini. Rafizi Ramli telah pun menjawab persoalan yang kita tunggu berkenaan dengan Sapura dan kenapa Sapura tidak wajar nak di bail out oleh kerajaan. Namun begitu, maksudnya bukanlah Rafizi tidak mau membantu Sapura. Kaedahnya untuk membantu Sapura ni bukan dengan cara bail out. Again, itu bagi saya satu cara malas yang not a very good governance lah untuk satu syarikat corporate di bail out sesuka hati, sedangkan pernah di bail out pada tahun 2019. Najib bangkitkan benda tu. Dia kata, kerajaan kamu sendiri bail out, kamu tak ada masalah. Ini saya nak jawab Najib lah. Mungkin Rafizi tak jawab, saya jawab. Nak membuktikan 2019 ni berapa tahun? 19, 20, 21, 22. Tak sampai 3 tahun, takkan kerajaan nak bail out lagi? Faham maksud saya? Jadi apa yang Rafizi khawatiri, Rafizi sarankan, itu betul lah. Betul lah. Dia kata kenapa Rafizi tak halang 2000, tak marah 2019. Kerajaan dia bail out, kerajaan bail out pada masa itu. Sebab pada masa itu, ya, wajar kita bail out. Habis sekarang ini, saya kata kalau itu kita bail out pun gagal, kenapa kita nak bail out lagi? Itu persoalan dia. Dia bukan isu bail out, tuan-tuan. Isunya adalah kenapa bail out kali pertama itu tetap tidak berjaya. Jadi kalau bail out kali pertama tidak berjaya, kenapa kita kena bail out lagi? Itu yang pertama. Yang kedua, yang Rafizi bentangkan tadi, di mana pembayaran pelbagai pelbagai jumlah gaji, IP dan sebagainya kepada beberapa shareholder berjumlah lebih 1 bilion. Kenapa yang itu diutamakan berbanding dengan nak memperbaiki syarikat yang ada? Ada orang tulis tadi, dia kata, alah korang ni, korang tak tahu syarikat, tak tahu ni. Jadi bolehlah korang sembang. Saya tahu, saya kata, saya tahu. Saya tahu macam mana nak baca financial report. Saya tahu nak bentangkan financial report. Saya tahu. Saya pun berniaga juga. Saya tahu apa yang berlaku dan kenapa dia berlaku. Dan kenapa saya kata bail out kali kedua ni adalah betul yang Rafizi kata, shouldn't be done. Tak patut berlaku dalam keadaan sekarang ini. Tidak patut berlaku. Dah, maksudnya Najib mengakui dah pernah bail out. Kenapa nak kena bail out lagi? Kita dah pernah fork up 4 bilion kepada Sapura sebelum ini. Sekarang nak bagi 10 bilion. How deep kita nak gali lubang dia, hutang dia. Tetapi esok Rafizi dan beberapa hari yang datang, dia akan bentangkan kaedah sebenar nak menyelamatkan Sapura. Dan bail out tu bukan salah satu daripada kaedah. Sebelum itu, saya nak cerita panjang. Kalau nak baca perdebatan tersebut, boleh baca di Facebook Rafizi Ramli dan juga di Facebook Najib Tun Razak. Najib hanya mengatakan kami tahu Rafizi akan, bukan dia tulis, itu budak admin dia. Dia akan bentangkan tentang isu gaji dan sebagainya. Sedangkan Rafizi Ramli sendiri tak pernah pun membantah bail out yang dilakukan pada tahun 2019. Kita kata, kita bukan masalah membantah 2019 itu. Disebabkan 2019 itulah kita ambil pengajaran. Kalau 2019 itu pun kita bail out tak mampu, itu dalam keadaan tak PKP, tuan-tuan, tak mampu nak bangkitkan balik Sapura, apa beza yang ada sekarang ini? 2020, 2022 ni. Tak sampai pun 3 tahun kita kata dah bail out 4 bilion di-inject ke dalam Sapura, still tak boleh selamatkan syarikat tersebut. Is it savable? Itu persoalan. Harapan kita untuk nak menang pilihan raya ni sekarang ini, kita hanya boleh bergantung kepada Rafizi. Bukan Rafizi sebagai batang tubuh dia, tetapi juga akal dan juga akal strategi. Itu betul strategi kan? Strategis. Dan juga pasukan-pasukannya, termasuklah diri saya sendiri. Walaupun saya ni bukanlah orang Rafizi, maksudnya saya menyokong Rafizi, tapi Rafizi tak pernah upah saya ke, tak pernah bayar gaji saya ke, tak pernah suruh saya bercakap bagi pihak dia, tak pernah kita atas inisiatif kerana kepercayaan kita bahawa saudara Rafizi Ramli boleh membawa perubahan, pasukannya boleh bawa perubahan, dan insyaAllah kemenangan kita dalam PRU ke-15 dan ke-16. Ke-15 ni Rafizi mensasarkan 80 kerusi saja. Sekurang-kurangnya kita kena target 80 kerusi. Kenapa? Saya tulis bahawa kita kena realistik dalam kita nak buat satu-satu strategi. Dan kalau kita realistik dalam membuat strategi kita, baru kita boleh ke depan, baru kita boleh kita boleh merancang dengan lebih bagaimana cara untuk kita nak ke depan. Saya kata dalam masa tempoh 2 tahun ini, kita telah menjadi parti ketiga. Parti ketiga maksudnya kita di belakang
PN baru kita. Biasanya parti ketiga ni lepas ni akan terkubur, tuan-tuan. Kalau kita tengok dekat UK, dia ada Conservative, dia ada Labour, dia ada Liberal Democrat. Liberal Democrat ni selalu tak pernah menang pun. So dia akan sentiasa jadi parti yang kecil, yang tak dominan. Saya kata, kenapa kita kata macam tu? Sekarang ni gabungan pejuang negara GPN akan ada, dan hari ini kita tengok Muhyiddin Yassin telah pun berjumpa dengan Tun Mahathir. Mereka akan membuat satu gabungan baru, dinamakan gabungan pejuang negara, dan dia akan membentuk satu apa orang kata, kumpulan baru. Di dalamnya berkemungkinan ada muda warisan, ada pejuang, ada PN, maksudnya PAS dan juga Bersatu dan sebagainya. Mereka dalam satu gabungan. Kemudian ada gabungan Pakatan Harapan dan ada gabungan Barisan Nasional. Isu dia, tuan-tuan, kita akan berada di tempat keberapa? Kalau kita masih lagi berada di tempat ketiga dalam keadaan ini, maka kita tak boleh nak pergi jauh lepas ini. Dari why sebelum Rafizi datang hari itu, saya tak berapa nampak harapan dia. Tetapi setelah ketibaan Rafizi, kembalinya beliau, saya nampak insya-Allah racing itu kita boleh sekurang-kurangnya dapat tempat kedua lah. Dia umpamanya dulu kalau kita lumba basikal lah kan. Bila siapa pelumba basikal tu, Awang Azizul lah. Bila Azizul Hasni tak turun sebab dia cedera, kita kata tak ada peluang kita menang. Kalau Azizul tak bertanding, tiba-tiba Azizul mengumumkan dia bertanding, kita nampak cerah sikit peluang nak menang pingat dalam Olimpik lah, melalui acara berbasikal kan, pada masa itu. Umpama macam itulah bila Rafizi balik ni. Now, gabungan ini, tuan-tuan, akhirnya macam saya tulis, saya kata masa PRU 14, saya bayangkan kalau 100% lah, indeks kita 100, pada masa itu Pakatan Harapan ni saya boleh letak sebagai 80 markah dia. Bila berlaku Sheraton, kita turun ke 70. Tetapi bila lepas Sheraton itu berlaku, apa yang berlaku, kita turun bawah 50. Indeks kita ni per 100 bawah 50, dan dia menjunam. The index is going down and going down. Terbukti lepas kita kalah Sabah, lepas tu kita kalah Sarawak, lepas tu kita kalah Melaka, lepas tu kita kalah Johor. Dan keadaan itu semakin teruk dan semakin teruk. Now, bila Rafizi datang balik, saya nampak indeks tu dah mula naik, walaupun taklah sampai 80, tetapi saya nampak mula naik ke mungkin 55. Sekarang ni mula menaik, mungkin nak mencapai ke 60. Dan kita harap kita kekalkan momentum itu, dan insya-Allah kita boleh menang PRU. Kalau bukan 15 ini, Rafizi kata kita kekalkan 80 tu, supaya kita boleh upsetkan 2/3 dan menang undi majoriti, supaya kita boleh menang pada PRU ke-16 yang akan datang. So bagaimana kita upset majoriti pada PRU ke-13 dan kita menang PRU 14? Sebab itu kita kena hold the fortress. Ketua-ketua cabang, mereka-mereka yang berada di cabang, sokong Rafizi Ramli, kerana kita pasti Rafizi Ramli insya-Allah akan membawa gagasan tersebut. Saya kata sekali lagi, semalam saya sebut, hari ini saya sebut, bila kita pilih Rafizi Ramli, ini bukan macam pertandingan pilih pemilih. Kita pilih Azmin, maksudnya kita lawan Rafizi, kita musuh. Bila kita pilih Rafizi, maksudnya kita musuh dengan Azmin. Kali ni tak. Kita kena bezakan. Kalau Datuk Seri Saifuddin Nasution mengisytiharkan bertanding melawan Rafizi, kita memilih Rafizi, tidak semestinya kita membenci Datuk Seri Saifuddin Nasution. Itu kita faham. Dan saya berkata ni bukan sebab dia Setiausaha Agong, nanti takut kena gantung. Saya dah tak ada orang dah kena gantung, tak boleh kena gantung lagi, tuan-tuan. Saya tak takut benda tu. Cuma saya nak bagi tahu bahawa beza. Pemilihan parti 2018 berbeza dengan sekarang kerana kita bukan bertembung atas dasar prinsip. Datuk Saifuddin Nasution boleh dipercayai. Saya percaya dia bukan orang yang akan mudah khianat. Dia mungkin boleh bercuti. 2004 dia bercuti, 1998 dia pergi ke, dia tak lari, dia pergi ke Indonesia kan. Kerana takut ditangkap sebenarnya, tak apa. Itu kita dah maafkan. Bukan maafkan pun, itu strategi politik. Itu bukan satu kesalahan pun bagi saya. Tetapi pertandingan ini biar kita memilih orang yang boleh memacu kita jauh ke hadapan. Seumpama kalau saya kata di antara kita ada tim bola, striker utama kita Mo Salah, striker kedua kita Abdul Mat Salah, yang main kampung. Ini Mo Salah, pemain Liverpool. Biasanya Abdul Mat Salah ni kalau dia main mesti kita kalah. Tiba-tiba Mo Salah kita nak main dengan tim kita, kita pun masukkanlah Mo Salah ganti dia. Bukanlah bermaksud kita benci dengan Ahmad Mat Salah ni. Kita kena faham strategi politik kita, dia yang terbaik dalam posisi tersebut. Dan mungkin kita boleh letak Datuk Seri Saifuddin Nasution di tempat yang sesuai. Selepas ini kita boleh berkata Datuk Seri Anwar Ibrahim, kita rangkul kembali. Ini kita boleh rangkul. Kalau Azmin dulu saya tak nak rangkul. Geli saya nak merangkul Azmin. Tak siok teman. Okey, jadi habis kat sini.